Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam agenda awal ini langsung dari studio kami di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Setahun Malaysia Prihatin malam ini bersama dengan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita ada setengah jam tapi soalan banyak ditanya dan kita nak bercerita mengenai setahun yang lampau. Kalau kita melihat bahawa puncak ataupun kes tertinggi dicatatkan mulanya pada setahun lepas, Mac yang lalu. Kerajaan juga baru ditubuhkan pada ketika itu. Tapi sebagai seorang ahli politik, ini bukan satu perkara yang mudah juga. Mungkin Datuk Seri boleh recap balik. Mungkin 2 bulan atau beberapa minggu sebelum tu Datuk Seri ketua pembangkang, tiba-tiba menjadi Datuk bekerja dalam satu pasukan. Bagaimana antara politik dan juga pengurusan pentadbiran dan juga menguruskan COVID-19 pada ketika itu, pada Mac tahun lalu? Pertamanya terima kasih kepada awak ni kerana sekali lagi jemput saya bersiaran. Memang pengalaman yang agak sukar. Saya jangkakan sukar. Sebab kita mengumumkan MCO ataupun PKP ni tak sampai 14 hari selepas kita mengangkat sumpah untuk menjadi anggota kabinet saya sendiri. Baru first cabinet meeting, lepas tu kita umumkan PKP. Dan saya dipertanggungjawabkan untuk menjadi pengerusi jawatan kuasa khas kabinet untuk mengkoordinasikan segala tindakan dan juga apa yang berkaitan dengan COVID ini yang melibatkan kementerian-kementerian lain. Jadi sebahagian besarnya menteri-menteri terlibat. Selain pada ketua agensi, pegawai tertinggi kementerian dan sebagainya. Jadi boleh just imagine, saya baru 2 minggu lepas sebelum tu adalah ketua pembangkang, duduk di sebelah pembangkang, dan rakan-rakan saya dalam kabinet sebagainya duduk di sebelah kerajaan. Yang biasanya panas, di dalam parlimen tu panas. Tiba-tiba saya mempengerusikan mesyuarat yang mana mereka merupakan ahli. Jadi jangkaan saya pada peringkat awal, saya menjangkakan kesukaran. Sebab tak boleh kita nak switch just like that dalam masa seminggu atau 2 minggu selepas kita berbeza dari segi kedudukan. Memang agak sukar, tetapi pada pandangan saya. Tetapi alhamdulillah, saya dapati yang mesyuarat berjalan seperti biasa dan saya mendapat sokongan daripada rakan-rakan di dalam kabinet tanpa mengira parti dan juga fahaman politik. Kerana fokus kita adalah untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Jadi sedikit demi sedikit lah. Walaupun mungkin peringkat awal ada juga yang belum biasa lagi. Tak serasi, baru nak kenal. Setengah tu first time di dalam parlimen pun. Yang saya jumpa, kenal mereka pun baru dalam sesi selepas PRU ke-14. Setengah tu dah lama. Walaupun berada di parti lain, tetapi dah lama kita kenal dan sebagainya. Jadi peringkat awal tu walaupun saya jangka susah, tapi tidaklah sesukar yang dijangkakan. Namun selepas setahun, kita tahu suhu politik hari ini pun kita rakyat sedia maklum, menjadi orang menteri yang kanan dalam kerajaan, menjadi orang kanan juga dalam parti. Mengimbangkan keduanya itu bagaimana Datuk Seri? Adakah Datuk Seri sering berada dalam dilema dalam aspek politik dan juga dalam pentadbiran? Walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeza dari segi parti, tetapi saya profesional dari segi menjalankan tugas. Ya, saya tidak mencampur adukkan dari segi parti dan juga tugas di dalam kerajaan. Ya, tanggungjawab yang diberikan kepada saya besar. Memerangi COVID-19 ini adalah peperangan untuk menyelamatkan nyawa. Peperangan yang berkaitan dengan nyawa rakyat. Peperangan yang berkaitan dengan penghidupan rakyat. Jadi saya lihat dari segi tanggungjawab amanah itu adalah terlalu besar. Dan yang perlu saya pikul kerana kegagalan saya memikulnya tentu akan menjejaskan nyawa rakyat dan juga penghidupan rakyat. Jadi sebab itu saya very professional dari segi menjalankan tanggungjawab ini, walaupun kadang-kadang dalam surat khabar tengah berperang antara satu dengan lain, tetapi bila menjalankan tugas di dalam mesyuarat yang saya pengusikan, kita ketepikan segala perbezaan pandangan dan tak masuk pun cerita-cerita politik. Kita fokus kepada
tugas kita. Dan sebagai naib Presiden UMNO, of course patutnya saya banyak bercakap tentang politik. Tetapi kerana saya diberikan tanggungjawab ini untuk menjaga kepentingan rakyat, jadi saya fokus kepada peperangan menentang pandemik COVID ini. Tapi dalam masa yang sama tidak meninggalkan tanggungjawab saya sebagai pemimpin parti. Ya, sebagai pemimpin parti. Datuk Seri dalam beberapa siri temu bual bersama dengan media mengatakan bahawa antara pencapaian utama Kementerian Pertahanan dan juga Datuk Seri sendiri ialah melihat kepada kita berjaya memerangi COVID-19 dengan cara Malaysia sendiri, model kita sendiri. Model kita sendiri, ya. Adakah itu terlalu awal untuk kita katakan sebagai kejayaan? Kerana kritikan rakyat akan mengatakan bahawa kes hari ini masih lagi 2,500, kita masih lagi ada kes aktif lebih 20,000. Mungkin ada sedikit kesilapan yang kita lakukan dalam masa setahun ini berkaitan dengan SOP dan sebagainya, Datuk Seri. Sebenarnya kita boleh berbangga sebenarnya dengan kejayaan kita walaupun tidak berjaya sepenuhnya lagi. Tetapi kita tidak gagal. Itu beza antara berjaya dengan sepenuhnya dan juga tidak gagal. Kalau kita lihat, kita pernah berjaya melandaikan kes COVID-19 ini sehingga kosong. Di peringkat awal. Kosong. Selepas itu, selepas PRN, Sabah, kes meningkat kembali. Dan pernah mencecah sehingga 5,000 lebih sehari. Ya, itu. Waktu itu memang kita nervous lah. Saya pun nervous ketika itu. Lebih-lebih lagi apabila timbul isu yang berkaitan dengan kemampuan menampung katil di hospital, menampung pesakit ICU di hospital dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat hari ini, kes telah menurun di dalam lingkungan 1,500 hingga 2,500. Hari ini sejak naik 2,000, 2-3 hari baru ni dah 1,000 lebih. Jadi saya kira itu merupakan, walaupun tidak kosong lagi, tetapi ianya sudah pun berjaya menurunkan daripada 5,000 lebih kepada 1,000 lebih. Kalau kita lihat dari segi unjuran yang dibuat oleh beberapa badan di dunia, dia meramalkan Malaysia boleh mencapai kepada setiap hari sampai 20,000 sehari, iaitu Institute of Health, Metric and Evaluation. Dia menjangkakan kita boleh mencapai 20,000 pada bulan Mac. Begitu juga IHME yang berpengkalan di Washington, USA, mengatakan kita, dan juga satu institut daripada China mengatakan kita boleh mencapai kepada tahap 5,000 angka. Dan kita pernah naik R0 kita, keboleh jangkitan, sehingga 2.3. Dan hari ini telah menurun kepada 0.88. Maknanya kita pernah berjaya melandaikan sampai kosong, dia naik kembali tinggi. Dan kita ada strategi Kementerian Kesihatan mempunyai 5 strategi, dan kita ada 10 strategi di bawah MKN. Dan perkara ini kita lihat bahawa kadar jangkitan itu sudah pun semakin menurun, walaupun belum kita katakan kosong, ya, tetapi ianya telah pun menurun. Kalau kita lihat Julai 2020, Malaysia diletakkan di bawah rank kedua selepas Taiwan dalam usaha kita memerangi COVID-19. Maknanya kita pernah mendapat sanjungan daripada seluruh dunia hasil daripada tindakan kita, dan kita sekarang sedang berperang dan telah pun menampakkan kejayaan. Dan mungkin Datuk Seri melihat kepada bulan Julai 2020 itu, bagaimana kerjasama daripada rakyat? Kerana dalam masa yang sama, Datuk Seri sering menjadi individu yang dikritik walaupun keputusan itu dilakukan secara kolektif. PKPB, PKPD, PKPP, ramai orang kata kita keliru dan juga confused. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk memastikan bahawa memujuk rakyat untuk terus bekerjasama? Malah rakyat sentiasa memberikan kerjasama sehingga kepada hari ini. Namun apabila diperkenalkan satu perkara yang keras, seperti contohnya nilai compound yang lebih tinggi dan sebagainya, itu ada satu kesukaran dan cabaran daripada Datuk Seri sebagai individu untuk menerangkan dan juga menjelaskan kenapa keperluan itu perlu diambil, dan juga apa impaknya apabila rakyat letih ataupun mereka sedikit marah dengan mungkin andaian mengatakan bahawa pilih kasih dan sebagainya, dan efek dan juga kesannya untuk
langkah dan juga strategi yang seterusnya, Datuk Seri? Ya, saya secara keseluruhannya rakyat dari segi pematuhannya bertambah baik dari masa ke semasa. Sejak daripada mula mungkin agak sukar ya, kerana ianya merupakan satu perkara yang tak pernah berlaku kepada mereka. Dan peringkat awal kita terlalu keras, kerana PKP itu tidak boleh keluar rumah pun peringkat awalnya. Tapi kita tidak boleh menutup selama-lamanya. Dan waktu itu tidak ada satu negara model pun di dalam dunia yang kita nak ikut. Presiden case tidak ada pun. Sebab semua negara waktu itu berhadapan dengan isu yang pertama kali mereka hadapi. Jadi kita tak boleh nak ikut US ke, nak ikut UK ke, sebab dia orang lagi teruk daripada kita pun, worse daripada kita. Jadi dalam acuan kita sendiri. Sebab itulah apabila kes semakin berkurangan, maka kita longgarkan sikit. Daripada PKP yang tutup terus, tidak ada sektor ekonomi selain pada keperluan asas saja, tidak ada sosial dan sebagainya. Jadi kita lembutkan, kita longgarkan sikit kepada PKPB bersyarat, iaitu kita buka lebih ekonomi tapi sosial kita tak buka lagi. Apabila keadaan semakin baik, kita buka pula PKPP, yang mana PKPP sosial dan ekonomi dibuka. Jadi waktu itu orang boleh menerima, ya, sebab mereka berada dalam keadaan yang tersekat, kawalan terlalu ketat dan dibebaskan, menyeronokkan apa yang berlaku. Kita kata ikut SOP, sebab kalau tidak nanti akan berulang semula PKP yang kita laksanakan. Dan waktu itu pematuhan adalah baik. Tapi apabila yang bebas, mereka dah memerasai kebebasan, tiba-tiba kita declare tutup semula. Of course, marah. Memang marah. Dan of course tentu sajalah yang mengumumkan apa tutup buka SOP adalah saya. Jadi walaupun setiap SOP itu sebenarnya adalah cadangan daripada setiap kementerian. Kalau Kementerian Pelancongan, mereka lah yang mencadangkan apa yang perlu dibuka, apa SOP yang nak dikeluarkan. Dibincang dalam mesyuarat teknikal, diluluskan dalam mesyuarat teknikal, dibawa ke mesyuarat khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekarang ni diwakili oleh semua, kebanyakan menteri dan semua menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri. Jadi umum sekali, setiap kali diumumkan sebenarnya setelah itu merupakan collective decision daripada semua pihak. Tapi tak apalah, kerana saya menjadi jurucakap kerajaan, saya kata tak apa, saya tidak boleh mempersalahkan orang lain, kerana saya dah menjadi jurucakap. Apapun tomahan ataupun kritikan, tak apa, saya boleh terima, tidak ada masalah dari segi itu. Setengah kritikan itu baik sebenarnya, membina. Ada juga perkara yang kita tak terfikir disuarakan oleh rakyat. Jadi akhirnya kita memperbaiki kesilapan. Tapi dari segi pematuhan sebenarnya lebih daripada 95%, terutamanya yang berkaitan dengan pelitup muka. Kajian dibuat oleh UiTM yang come out dengan kajian dia yang menunjukkan pematuhan semakin meningkat. Walaupun ada lagi yang tidak patuh, tetapi 95 atau 95%, 97% telah patuh dari segi pelitup muka, dari segi penjarakan sosial dan sebagainya. Walaupun dia orang marah kerana ditutup, tapi masih lagi bekerjasama dari segi experience dia dalam kesusahan yang lepas, mereka masih mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Saya mewakili pihak kerajaan berterima kasih kepada rakyat kerana patuh kepada SOP yang telah pun kita perkenalkan. Datuk Seri, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi ramai yang tanyakan raya nanti, bulan puasa macam mana, nak rentas negeri dan sebagainya, tapi saya simpan dahulu kerana fokus kita selepas ini juga kepada kesiapsiagaan ATM dalam mengawal dan juga memastikan kedaulatan negara, pengawalan sempadan, ops banking dan sebagainya. Itu kita bincang sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan bersama dengan saya dalam agenda awani pada malam ini. Datuk Seri, sempadan negara terus dikawal ketat oleh petugas Barisan Harapan. Perdana Menteri pada hari Isnin lepas mengatakan bahawa
pentingnya untuk aspek transformasi pengurusan dan juga tadbir urus. Dalam aspek itu kita boleh meletakkan pegawai-pegawai, kita boleh meletakkan barisan hadapan kita di sempadan-sempadan negara. Tapi tidak transformasi pengurusan itu bertitik tolak daripada integriti dan juga bagaimana memastikan bahawa mereka yang berada di barisan hadapan ini betul-betul dapat mempertahankan ataupun mengawasi sempadan negara supaya tidak dipolosi. Kerana kita tidak bercerita mengenai mungkin ada ketirisan dan sebagainya. Peranan Datuk Seri di Kementerian Pertahanan untuk masa perkara itu tak berlaku. Kalau berlaku, ianya boleh diambil tindakan dan sebagainya. Untuk masa akan datang bagaimana juga kita lihat Auspentik. Sebenarnya di mana-mana negara di dalam dunia ni, isu integriti itu tidak lepas daripada mana-mana negara, daripada mana-mana kementerian. Tetapi ianya merupakan satu kumpulan yang terpencil, yang kecil saja. Ya, kalau kita lihat dari segi kawalan sempadan yang bukan saja ATM tetapi melibatkan PDRM dan sebagainya, APMM, terutamanya di laut dan sebagainya. Integriti, yes, amat penting, ya, terlalu penting. Sebab kalau ada perkara yang berkaitan dengan integriti, mesti banyak parti-parti dilepaskan dan sebagainya. Itu yang membimbangkan. Tetapi dari segi pengalaman saya lihat secara keseluruhannya, kita lihat tindakan pengawasan sempadan negara itu berjaya. Setiap hari saya akan mengumumkan beratus-ratus, berpuluh-puluh setiap hari ditangkap, dihalau, diusir, jangan halau tu kasar sikit. Diusir sebelum sampai ke perairan negara dan sebagainya. Yang masuk melepasi perairan negara kita tangkap. Jadi dari segi statistik yang ditahan setiap hari itu menunjukkan tindakan itu dilakukan, berjaya, berkesan dan dilakukan. Tak timbul isu yang dilepaskan, banyak dilepaskan dan sebagainya. Tapi saya kata tadi bahawa isu integriti ini mungkin ada satu dua orang bad apple, yang berlaku seperti itu, tetapi tidak menggambarkan keseluruhan. Kalau ada di kalangan ATM ke atau PDRM, ianya adalah kes-kes terpencil yang telah pun diambil tindakan oleh pihak kita dan juga pihak PDRM sendiri. Baru ni kita ada dengar satu ketika ada satu tangkapan di Johor. Tapi itulah yang kita dengar. Sedangkan berpuluh-puluh ribu yang terlibat dengan segala ops yang berlaku, penawar untuk Sekatan Jalan Raya. Because ops benteng bukan berada di sempadan saja, tapi di dalam negara pun ops benteng, SJR ops benteng. Jadi beribu-ribu yang terlibat, tetapi setakat hari ini yang mungkin yang menghadapi tindakan kerana kes integriti mungkin 10 orang, 15 orang macam tu saja. Sedangkan beribu-ribu pegawai kita yang terlibat di kawalan sempadan dan sebagainya. Jadi yes, saya setuju, integriti amat penting. Kita pun ada dari segi kerja, etik kerja semua kita dah ada. Tapi ada yang satu dua yang terlibat, kita akan ambil tindakan kepada mereka, tetapi tidak bermakna satu yang melakukan tindakan yang tidak beretika dan berintegriti, the whole force, seluruh jabatan akan dikatakan tidak terbalik sekali. Ya. Aspek teknologi, kelengkapan senjata dan juga kadang-kadang kelengkapan yang sesuai dengan teknologi terkini. Di mana tahap kita pada hari ini dalam pengawalan sempadan, Datuk Seri? Banyak yang boleh kita lakukan lagi. Ya. Setakat ini kita mampu. Tetapi saya tidak setakat berpuas hati dengan kita mampu. Tapi kita patut boleh memperluaskan lagi, memperkasakan lagi. Tetapi setakat hari ini dengan bajet yang ada, kita menambahkan peralatan-peralatan ataupun aset-aset baru di kawasan sempadan. Ya, seperti drone. Ya, drone kita lebih banyak gunakan. Unmanned vehicle ni sangat penting. Sebab tahulah di Sabah sendiri pantainya terlalu panjang. Besar, ya. kompleks nak mengejar. Ya, kalau di Kalimantan sempadan Indonesia dengan kita pun panjang. Di Kelantan, di Kedah, di Perlis, Perak sempadan dengan Thailand pun panjang. Jadi kita menambahkan penggunaan teknologi moden ini seperti
CCTV, unmanned vehicle ataupun penggunaan drone, radar dan sebagainya kita gunakan. Ya, itu memang dah pun kita ada dan kita juga sedang mendapatkan yang baru. Yang keduanya, kita menambahkan pos-pos kawalan sempadan. Kalau di Sabah dan Sarawak, setakat ini kita ada 17 pos kawalan di sempadan. Dan kita akan tambahkan lagi 19 lagi, another 19. Kita akan tambah lagi supaya kita boleh perkukuhkan pertahanan kita di kawasan sempadan. Di sebelah utara, di Padang Terap, kita akan tambah 2 lagi pos kawalan sempadan. Salah satunya pos kawalan sempadan bersama dengan Thailand. Supaya kita boleh buat rondaan bersama, exchange pertukar-tukar di segi information dan sebagainya. Dan kita juga membina camp-camp yang berhampiran di kawasan sempadan. Sebagai contoh, di Pantai Timur Sabah, kita akan bina camp di Lahad Datu, tempat berlaku di zone di Eskom area. Jadi kita akan bina camp di situ. Begitu juga di Sarawak, kita akan bina camp untuk menambahkan kekuatan di kawasan sempadan. Datuk Seri, kalau kita bercerita dalam skop yang lebih luas sedikit, kedaulatan negara perlu dipertahankan bukan sahaja secara fizikalnya, sempadan dan sebagainya. Ancaman baharu itu berbentuk di alam maya. Ya, betul. Bagaimana persiapan dan juga siap siaganya ATM dalam hal ini? Kerana kita tahu ancaman cyber itu benar, real dan berlaku, dan itu menuntut juga aset yang sebenar, bukan setakat facilities tetapi modal insan itu, kelengkapan anggota dan juga kepakaran ATM untuk menangani perkara ini. Di mana tahap kita? Adakah kita benar-benar bersedia, dan juga bagaimana kita memastikan bahawa mereka ini bersama dengan ATM untuk mempertahankan kedaulatan di alam cyber ini? Ya, kita mempunyai satu badan khas untuk cyber security ini di ATM ini. Ya, kita ada pusat cyber kita, pusat pertahanan cyber di ATM. Dan kita mempunyai peralatan, walaupun masih perlu ditambahkan, kita mempunyai peralatan dan mampu untuk mengawal setiap serangan cyber yang dilakukan. Memang betul, peperangan sekarang ni tidak peperangan secara fizikal, konvensional seperti dulu. Nampak musuh datang dan sebagainya. Ini musuh yang tak nampak datang ni. Yang lebih bahaya. Yang lebih bahaya. Bayangkan kalau mereka menceroboh, mencuri semua data yang kita ada, segala data pertahanan kita dapat diketahui oleh orang lain. Jadi ia merupakan satu perkara yang kita anggap sangat penting. Sebab itu kita sedang memperkasakan pertahanan cyber kita. Dari segi kepakaran, yes, setakat yang ada ni memang kita kira mampu untuk mengawal keselamatan negara melalui serangan cyber ini. Dan kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain di bawah agensi-agensi di dalam negara. Seperti di bawah MKN, di bawah SKMM. Kita juga bekerjasama dengan pihak polis dari segi cyber, because polis mungkin angle dia berbeza. Mungkin dari segi penipuan dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai hubungan dengan rakan-rakan jiran-jiran kita di ASEAN ini, di rantau ASEAN dan juga di international dari segi kerjasama pertahanan cyber ini. Dan dari segi menambahkan kepakaran kita, saya tadi berpeluang melawat UPNM, Universiti Pertahanan, Universiti Pertahanan, dan ada kursus subjek khusus untuk cyber ni di sini. Dan saya percaya ini akan melahirkan pakar-pakar kita dari segi cyber. Kesiapsiagaan tu ada daripada human capital, semuanya ada. Semua ada. Datuk Seri, saya ada setengah minit lebih kurang. Kita ada 39 hari lebih kurang untuk Ramadan dan lepas tu Hari Raya. Ramai yang katakan hari ini dah boleh rentas daerah, rentas negeri, macam mana pula. Tetapi ini waktu yang kita dapat hitung. Penyebaran juga kita menghitung mengikut hari. Jadi bagaimana di MKN ni melihat bahawa kalau nak rentas negeri itu boleh, tapi ada measurement dan juga strategi yang kita boleh lakukan. Datuk Seri, kalau secara ringkas dapat ceritakan. Kluster rentas negeri ni, sebelum ini ada 31 kluster. Di Sarawak, terdapat satu orang yang kes yang daripada kilang elektronik Johor balik ke Sarawak, ke Sibu, akhirnya
58 rumah panjang terkesan dan 2,600 orang terlibat. Jadi ianya merupakan satu perkara yang perlu diteliti secara halus kerana secara teliti oleh Kementerian Kesihatan. Saya nak beritahu, setiap keputusan yang dibuat adalah berdasarkan advice atau nasihat daripada Kementerian Kesihatan selepas mereka membuat penilaian risiko. Juga berdasarkan R0 yang ada ketika itu dan juga perkara-perkara kebarangkalian lain yang timbul yang mungkin boleh menyebabkan berlaku kenaikan atau penurunan kes. Jadi untuk raya ni, saya tahu tahun lepas tak beraya. Memang satu perkara yang memedihkan. Saya anak kampung ni memang raya ni penting. Kalau nak balik kampung, jumpa family dan sebagainya. Kalau boleh memang kita nak balik kampung. Tapi seperti saya kata, ada masa lagi. Ada masa lagi dan Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian. Kita doakan kes semakin menurun. Dan untuk menurunkan kes adalah tanggungjawab kita. Kita bersama. Kita bersama, iaitu mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Datuk Seri, malam ini saja masa yang kita ada, tapi nanti datang lagi untuk kita bercerita dengan lebih panjang mengenai SOP dan sebagainya. Politik juga kita boleh cerita juga nanti. Datuk Seri Ismail Sabri, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Teruskan diskusi kita di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.